menuntun hidup kami. 直到今天，你没有厌烦的，不断的在引导我们。 Dan tuntunan Tuhan dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. 你的引导是根据你的真理， Karena itu biarlah kami menjadi para pendengar firman dan pelaku firman Tuhan. 因此我们要成为听者，也要成为传者。 Berbicaralah ya Tuhan, 主啊，对我们说话， sesungguhnya kami siap mendengarkan. 我们已经预备好要听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣名求的祷告，我们感恩。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak yang kasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹，早安。 Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang orang Kristen yang berani. Dan kita hari ini bicara tentang berani bertindak benar. 今天我们要继续分享勇敢正确的行动。 Karena itu saya mengajak kita membuka di dalam Amos pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. 我们翻开阿摩司书7章7到15节。 Amos 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, ayat yang ke-7 sampai 9 saya akan baca secara bahasa Indonesia, nanti Ibu Ing ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15 bahasa Mandarin. 我牧师念的是第7到第9节，翻译的是念10到15节。 Penglihatan ketiga, tali dengan pemberat timah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus, dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Mandarin. 第10节，伯特利的祭司亚玛谢打发人到以色列耶罗波安那里，说：阿摩斯在以色列家中图谋背叛你，他所说的一切话，这国担当不起。因为阿摩斯如此说，耶罗波安被刀杀，以色列民定被掳去离开本地。亚玛谢又对阿摩斯说：你这先见啊，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言，切不要在伯特利再说预言，因为这里有王的圣所，王的宫殿。阿摩斯对亚玛谢说：我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人，又是修理桑树的。耶和华显召我，使我不跟从羊群，对我说：你去向我民以色列说预言。 Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang latar belakang dari kitab Amos ini, 当我们说这个阿摩斯的背景的时候， maka sejak pemerintahan Raja Salomo setelah itu, 就是所罗门朝代的时候， maka kerajaan Israel itu terbagi atas dua kerajaan. 那以色列就分为2个王国， Yaitu yang pertama adalah kerajaan Israel bagian utara, 第一个就是以色列北国， dan kemudian yang kedua adalah kerajaan Israel bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. 那就是以色列的南国，就是犹大。 Dan ketika kita bicara bagian ini, bagaimana Amos diutus Tuhan kepada kerajaan Israel utara. 当我们说这个的时候，阿摩斯是如何被主差派到以色列北国的？ Pada masa itu, seorang raja yang memerintah adalah Yerobeam. 那时候统治这个地方的就是耶罗波安。 Bagaimana Yerobeam itu secara sengaja dia membuat 2 patung anak lembu emas. 这个耶罗波安他故意做了2个金牛犊。 Yang pertama adalah patung anak lembu emas yang ditempatkan di Betel di bagian selatan. 一个是他放在北部那个伯特利， Kemudian yang kedua adalah di Dan di utara. 第二他放在南部。 Kalau kita ingat anak lembu emas, kita ingat kisah Harun bukan ketika orang Israel berkata, buatkan Allah bagi kami. 当我们看这个金牛犊的时候，那个人就说：“那个上帝为我们而造的。” Dan Yerobeam melakukan itu. 那耶罗波安他就做这个事， Dia membuat Allah yang digambarkan seperti 2 anak lembu emas itu.
他就将这个2个金牛犊变成是好像是上帝所造的， Tujuannya hanya satu. 他的目的只是一个， Supaya orang-orang Israel di kerajaan utara mereka tidak secara sengaja ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah di 以致 situ. 他就是要北国的人民没有到这个耶路撒冷去敬拜。 Kalau ada yang disembah, maka ada orang yang ditunjuk untuk menuntun orang menyembah. 就是有敬拜的时候，有人家领导他们， Maka ditunjuklah seorang yang bernama Amasya. 因此他就指定了一个叫亚玛谢的人。 Amasya ditempatkan di Betel sebagai imam raja yang memimpin orang Israel di Israel Utara untuk beribadah kepada Tuhan. 这个他就是被安排在这个以色列统治这个地方的人。 Imam Amasya adalah imam untuk anak lembu emas yang ditempatkan raja di situ. 亚玛谢祭司就是被主所安排的祭司， Dan 在 dia 这个 punya- 金牛犊的地方， Dan dia punya kedudukan yang tinggi. 他有很高的地位。 Jadi kalau di dalam strata imam, ada imam-imam, Amasya itu di posisi yang paling tinggi. 有很多的那个祭司，但是这个亚玛谢是最高的祭司。 Dia ditempatkan di situ dengan berbagai fasilitas di sana dicukupkan oleh Raja Yerobeam. 这个耶罗伯安他就给他各种各样的这个福利。 Dan kerajaan Israel Utara itu adalah kerajaan Israel yang kaya raya. 他是一个非常富裕的王。 Kenapa kaya raya? 为什么富裕呢？ Karena mereka punya transaksi yang luar biasa sehingga mereka menjadi kerajaan yang kaya. 因为他们有特别的交易，以致他们成为富裕的王。 Tetapi yang menjadi menarik adalah sekalipun kerajaan itu kaya, penyimpangan, ketimpangan secara sosial ekonomi itu jomplang sekali. 可是他虽然富裕，但是和这个社会的经济相比，他就相差很大。 Ketika ada orang kaya, dia kaya sekali. 有富裕的就非常的富裕， Ketika ada orang miskin, dia begitu miskin 贫 sekali. 穷的就非常的贫穷。 Dan yang kedua, 第二个， ketika orang itu sudah kaya, dia melihat orang miskin, dia ingin ambil apa yang dipunyai oleh orang miskin. 当那个人富有的时候，他又要想拿那个穷人所有的。 Yang ketiga, 第三， ketika bicara tentang ibadah, 当我们 mereka buat ibadah kepada 2 anak lembu emas itu. 他们就敬拜这个2个金牛犊， Dengan perayaan ibadah yang begitu mewah, 他们就有那么大的宴会， dengan pencucian otak kepada orang-orang Israel Utara bahwa inilah Allahmu yang kau harus sembah. 他就洗脑那个以色列的人说，这就是你们敬拜的神。 Dan Imam Amasya berkata, betul, itulah Allah yang telah memimpin kita keluar dari Mesir. 亚玛谢祭司就说，这就是那个上帝引导我们的。 Imam Amasya adalah imam yang tidak terlalu peduli dengan kerohanian umat, apakah mereka betul-betul menyembah Allah atau menyembah bukan Allah. 亚玛谢祭司他没有太在乎他的民众是不是敬拜上帝， Sehingga gambaran orang Israel di utara itu seperti gambaran di sini. 以致以色列民他们就好像这个画面这样， Begitu gelap, 是那么的黑暗， begitu hitam. 是那么的黑暗。 Tetapi mereka tidak tahu mereka sedang begitu hidup di dalam kegelapan. 他们不知道，他们正陷入这样的罪过中。 Bapak Ibu, kemudian Tuhan mengutus akan seorang yang bernama Amos. 然后这个主他就差派一个名叫阿摩斯的。 Kalau Amasya adalah imam utama, Amos adalah orang biasa. 如果是那个是那个上面的阿摩斯，就是第二的。 Dicatat ayat 14-15, Amos itu pekerjaannya adalah gembala kambing domba. 第14节、15节说，阿摩斯的工作就是牧羊， Seorang yang tiap harinya di ladang, 每 di 天 padang, 每天都在他的那个草原， membawa domba-dombanya untuk cari rumput yang hijau, 带着那些羊群在草原上牧放， untuk mencari sumber air untuk supaya domba dan kambingnya itu bisa minum. 以致那个水源让那些羊群可以喝。 Dan di dalam status sebagai gembala itu sebuah status yang tingkat sosialnya begitu rendah. 他就是有那个社会关系的牧人。 Dan dikatakan di sana dia pemetik buah ara. Ada penafsiran dikatakan pemetik buah ara di hutan. 他是在树林里采那个无花果的。
yang buah ara di hutan itu dipetik untuk dimakan oleh orang-orang miskin. 那个无花果是采了被那些贫穷的人吃。 Kita lihat jomplang kan ya antara Amasya kemudian dengan Amos. 我们看他们的差距是如何的大。 Amos orang biasa. 阿摩斯是一个一般的人， Tetapi Tuhan memilih Amos seorang yang biasa untuk menjadi suaranya yang kuat untuk menyampaikan penghukuman Tuhan atas ketidakadilan sosial, penindasan, dan penyembahan berhala di Israel Utara. 他们选阿摩斯就是要他发言一些主所逼迫他们的事情。 Bapak Ibu kenal yang di foto ini? 我们看这个照 Siapa yang 片， nggak tahu siapa di foto ini ya, Los? 谁不知道这个照片呢？ Kenal? Siapa yang tahu angkat tangan? 谁不知道这个照片？ Tahu ya? Beliau adalah Billy Graham atau Billy Graham sih sebutannya? 他就是葛培理， Graham, oke. Karena dia orang Amerika, jadi Graham. Oke, Billy Graham. 他就是葛培理牧师。 Billy Graham ketika dia berkhotbah, ribuan orang datang. 当他讲道的时候，数千的人来到， Ribuan orang bertobat. 数千人听 Ribuan 到， orang menerima Tuhan. 数千人他们相信主。 Kita semua tahu Billy Graham. 我们全部知道，大概是这样。 Tetapi tahukah kita nama ini? 可是我们知道这个名吗？ Albert McMakin. 就是埃伯美金 Siapa，yang tahu? 谁知道的？ Kayaknya tetangga saya deh, Los. Albert siapa ya? 就是埃伯特麦金。 Albert McMakin adalah seorang pegawai di rumah papanya Billy Graham. 埃伯特他是在这个葛培理的父亲的员工。 Ketika dia sudah percaya dan menerima Kristus, dia berkobar-kobar untuk membawa orang datang kepada Kristus. 就是当他信主之后，他带许多人火热的来到。 Pada masa itu masih musim penginjil keliling. 那时候就有那个巡回的讲道， Jadi penginjil keliling yang mengadakan KKR seperti dia. 他们就好像是布道这样。 Kemudian Albert ini ketika dengar ada penginjil keliling di daerahnya, dia ajak undang teman-temannya untuk datang ke KKR itu. 他就邀请他的朋友他们到这个布道 Sebatas ngajak. Sebatas ngajak. 啊，就是当他邀请的时候， Tetapi kemudian setelah orang itu diajak, mereka percaya pada Kristus, kemudian Albert ini berkata, "Hei, aku kelewatan seseorang nih yang selalu bersama-sama dengan aku." 当他邀请那些的人的时候，他就说很多人没有来听， Dia adalah Billy Graham itu. 他就是葛培理， Seorang pria yang tinggi besar. 一个高大的男人， Seorang yang hidupnya senang bermabuk-mabukan. 他就喜欢一个酗酒的， Aku belum pernah ajak dia. 我没有邀他一起来， Aku ingin ajak dia ke KKR itu. 我要邀他到这个布道会。 Kemudian dia ajak Billy Graham dan Billy Graham kata enggak mau. 后来他邀请这个葛培理，但是他不要来。 Kemudian Albert bergumul, Tuhan aku ingin dan rindu Billy Graham mendengar Injilmu. 然后这个埃伯特他就非常的挣扎，他跟主说：“我很想这个葛培理来这个讲道的地方。” Kemudian Tuhan berikan hikmat kepada Albert, udah minta aja Billy itu kan bisa nyetir ya. Minta dia jemputin orang-orang supaya antar ke KKR itu. 那这个埃伯特就主给他了这个智慧，让他叫这个葛培理驾车来到这个地方。 Sehingga ketika Albert berkata, Bill, bisa tolong anterin nggak dan jemputin orang-orang supaya ke KKR. 以致埃伯特说：“葛培理，你可不可以送一些人到这个布道的地方？” Kemudian Billy yang masih muda itu berkata, oke, saya akan jemputin dan kemudian saya akan antar ke situ. 葛培理就答应了，说他可以送他们去， Diantar, betul-betul diantar. 他就真正的送他们。 Tetapi ketika Albert berkata, udah nanggung di mobil ya, mendingan masuk yuk. Nggak mau Albert. Billy-nya. 葛培理在车上，但是埃伯特邀他下车，他不要。 Albert berdoa lagi, Tuhan, ini udah deket tinggal berapa langkah supaya dia masuk dengarkan Injil. 就剩下几个步，他就邀他进去那边。 Dan di tahun 1934, Billy akhirnya masuk ke KKR itu dan dia menerima anugerah, dia percaya pada Kristus. 1934年，他就进到那个布道会的地方，他接受了主。 Bapak Ibu, Billy Graham kita tahu. 我们知道这个葛培理，
Albert McMakin kita nggak tahu karena dia orang biasa. 埃伯特我们不知道，因为他是普通的人。 Coba cari di Google Albert McMakin, nggak ada fotonya satupun. 试试看，找在这谷歌也没有这个埃伯特卖金的人。 Dia orang biasa yang dipakai Tuhan bertindak secara benar, mengajak orang bernama Billy dan Tuhan jamah Billy dan dipakai Tuhan secara luar biasa. 他是被主所用的，带一些人去讲道的地方。 Tidak semua orang dapat menjadi Billy Graham. 不是所有的人都可以成为葛培理， Namun semua orang bisa menjadi Albert McMakin, orang biasa yang dipakai Tuhan, pakai Tuhan berani bertindak benar bagi kemuliaan Tuhan. 但是很多人都可以被主所使用，像葛培理这样带领许多的人信主， Sehingga kita bisa berkata gini, kita juga orang biasa kok. 以致我们可以说，我们也是普通的人。 Mungkin kita katakan, enggak, Klose, saya enggak setuju, saya ini bukan orang biasa. 可能我们说我不是平凡人， Tetapi ketika kita menganggap kita bukan orang biasa, ketika kita berhadapan dengan orang di atas kita jadi orang biasa lagi. 可是，在比我们更高的人，我们就是普通人， Sesungguhnya kita ini orang biasa. 这是我们是平凡人。 Kita mungkin orang biasa sebagai ibu rumah tangga. 我们可是普通人，那个好像家庭主妇的。 Kadang ada suami-suami yang istrinya tidak kerja kantor, ketika ditanya, istrimu kerja apa? Enggak, dia enggak kerja. 许多人问她的丈夫：“你的妻子做什么工作？”他说：“没有，就留在家。 Dia cuma ibu rumah tangga. 她只是家庭主妇。” Bapak Ibu, ibu rumah tangga itu dinilai sebagai orang biasa. 那个家庭主妇就把她当成是普通的人。 Tapi apakah ketika jadi seorang ibu rumah tangga tidak bisa melakukan hal yang luar biasa? 他们以为家庭主妇不能做非凡的事情， Tidak bisa melakukan tindakan yang benar untuk keluarga kita. 不能做有真正的行动对他们的家庭 Bisa kok. 能够。 Ibu rumah tangga melakukan hal yang benar, bertindak secara benar. Di rumah tangga seperti apa misalnya? 家庭主妇他们在家里也能够有好的行动。 Ketika masak, ketika mau makan, doa dulu. 就是当他要煮菜要吃的时候，他们就祷告先。 Anak lihat kita doa, kemudian kita bilang, ayo doa dulu. 孩子们就看我们祷告，我们就说先祷告。 Jangan bilang gini, kan masakan-masakan gue ya, masakan saya kan, ya ngapain doa? Doa dulu itu tindakan bertindak secara benar. 不要说我煮的菜为什么要祷告？可是祷告就是一个行动。 Jadi karyawan itu mungkin kita jadi karyawan yang biasa. 那员工不要成为普通的员工。 Kita punya jabatan yang juga tidak terlalu tinggi. 我们不是有太高的职位， Kita mungkin punya jabatan yang tinggi, tapi di atas kita ada yang lebih tinggi. 但是我们有高的地位，还有人比我们更高 Kita 的地 adalah 位。 orang biasa. 我们只是平凡的人， Bisa bertindak benar sebagai karyawan yang biasa? 能够有行动吗？对一个普通的工人， Bisa nggak? 能不能？ Contohnya apa? 例子是什么呢？ Kalau datang kantor nggak telat. 如果到这个公司没有迟到， Masuk jam 8, datang jangan 8 lewat 1 itu udah telat. 我们上班是8点，但是我们超过8点就已经迟到了。 Orang biasa yang bertindak benar, contohnya yang nggak telat datang kerja. 通常正确行动的人，他们是没有迟到的。 Ketika kerja, bertindak benar, ya betul-betul kerja. 如果我们工作，我们行动是正确的，我们就是真正的工作。 Bukan ketika kerja, nonton drakor. 不是说当我们工作的时候，我们就看手机的一些信息， Scroll belanjaan. 我们看看其他的， Bertindak benar nggak? 我们要行动正确的。 Enggak. Sebagai mahasiswa gimana? 如果大学生呢是如何的 Sebagai 呢？ mahasiswa juga kita orang biasa kok. 也是普通的人， Tetapi apakah bisa bertindak benar? 为什么能够正确的行动呢？ Bisa. 能够。 Sehingga ketika kita melihat Amos di tengah-tengah dia orang biasa berhadapan dengan Amasya, seorang imam besar, tetapi kemudian Tuhan pakai dia. 就好像这个阿摩斯，他在一个大人物的面前，亚玛谢，他 Untuk 主还是用他， coba melarutkan kepekatan dosa itu. 就是用他来看这个罪的一切。 Yang kedua, 第二的， sehingga yang pertama kita bicara berani bertindak benar,
Tuhan bisa memanggil dan memakai kita menjadi alatnya. 第一的就是主要我们正确的行动，让主招呼我们，让我们能够正确的去引导人。 Sekalipun kita orang biasa dalam pandangan masyarakat untuk berani bertindak benar. 即便我们在社会的眼中，我们是一个普通的人，我们也能够正确的行动。 Yang kedua, 第二的， tindakan Amasya kepada Amos itu ada dua, tercatat dalam ayat 10 ayat yang ke-11. 这个阿玛谢的行动有两个， Yaitu ayat yang ke-10 sampai 11, Amasya mencoba membuat Amos terlihat buruk dengan mengutip secara salah apa yang pernah dikatakan oleh Amos. 他就是故意毁坏这个阿摩斯，他所说的话，他就告诉那个王。 Amasya berkata gini, 阿玛 Yerobeam, 谢这样说， Amos itu bilang kamu akan mati. 他说你要注意， Orang-orang di Israel Utara akan dibuang. 在北国的人他们要被放逐。 Memang 2 tahun kemudian ada gempa, kemudian orang-orang bangsa lain akan mengalahkan mereka, mereka akan mengalami pembuangan itu. 就是2年前大地震的时候，他们是经过这个灾难，让他们被那个北国的人。 Tetapi Amasya coba memutarbalikkan itu berkata, Amos ini bermufakat jahat nih sama kamu. 可是这个亚玛谢他就反反复复的说，这个阿摩斯是做坏事。 Yang kedua adalah Amasya mengusir Amos dari Israel Utara ke Yehuda, tempat asalnya Amos. 阿摩谢他就是赶这个阿摩斯从这个北部赶到南部。 Dengan Amos bilang gini, dengan Amasya berkata gini, Amos kamu itu sedang cari makan ya, sedang cari duit di sini. 阿摩斯就说，你是不是在这里找钱找食物？ Kalau mau cari duit jangan di sini. 如果你要找钱，不要在这边； Kalau mau jual firman jangan di sini. 如果你要做那些买卖，不要在这边。 Di sini wilayahku, 这是我的期意， di sini kekuasaanku. 这是我的实力。 Udah kembali ke Yehuda. 你回去你的南国犹大， Sehingga Tuhan memperlihatkan 5 penglihatan ini. 以致主给他看了5个异象。 Yang pertama belalang, 第一的就是黄 yang 虫， kedua api, 第二的就是火 yang 焰， ketiga tali dengan pemberat timah, 第三的就是准神， bakul berisi buah-buahan yang matang. 第四的就是筐里装着那个成熟的果子， Kemudian yang kelima adalah Tuhan berdiri dekat mesbah. 第五的就是主站在靠近那个祭 Dan 坛的 5 旁边， penglihatan ini bicara tentang penghukuman Tuhan. 这就是能够得到上帝的惩罚。 Kita lihat penglihatan yang ketiga. 我们看第三的意象， Tali sipat, 就是这个准 benang 神， yang digunakan untuk mengukur lurus atau tidaknya sebuah tembok. 就是来量那个墙是直还是不是 Bapak 直 Ibu, 的。 kalau kita bangun rumah, seorang tukang pada masa itu, mungkin juga masa sekarang mereka akan pakai tali untuk lihat tembok itu lurus atau enggak. 一个工匠他要建那个房子的时候，他也是要用这个准绳来看那墙是不是直。 Baik tembok itu belum dibangun supaya itu jadi lurus, ataupun sudah dibangun, lihat itu bengkok atau enggak. 就是建了看它是直的还是斜的。 Pernah lihat tembok miring? 看到这个斜的墙吗？ Nah, tembok miring itu mungkin jarang kita temui, tapi kalau tembok miring disanggah dengan tiang penyangga bisa punya 2 pilihan. Yang pertama tembok itu dirobohkan. 如果我们看这个墙歪，我们可以有2个选择。第一的就是我们用支柱支撑这个墙，第二的就是我们弄垮它， Kemudian dibangun kembali. 然后再重建。 Kalau tidak, itu roboh tuh suatu 如 hari. 果没有它就会倒塌。 Tali sifat merupakan simbol bahwa Allah menghukum Israel secara adil berdasarkan standar kebenarannya. 这个准绳就是根据主的正确的。 Dan standar kebenaran Allah itu melalui firman. Tali sifat menggambarkan bagaimana Allah mengukur kelurusan orang-orang Israel Utara dengan kebenaran firman. 这个准绳就是用主的真理来去衡量他们的生活是如何的。 Ini yang bisa kita lihat di dalam Yesaya 28 misalkan ayat yang ke-17. Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. 以赛亚书说：“我将用这个准绳来衡量这个刑罚的事情。” Dan kalau kita kaitkan dengan Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman-Mu itu adalah kebenaran. 第17节的说：“你的话就是真理。” Bapak Ibu,
hidup kita seringkali kita harus fondasikan, dasarkan, diukur, tolak ukurnya kepada kebenaran itu. 我们的生活是要有这个真理的根基。 Mazmur 139, 23, 24 kita baca sama-sama ya. 诗篇23:2， 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 诗篇139篇23到24节，上帝啊，求你鉴察我，知道我的心思，试验我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。 Bapak Ibu, kita bisa berani bertindak benar ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu benar. 我们敢勇敢的、正确的行动，是因为我们知道我们做的是不是正确。 Bagaimana kita bisa tahu apa yang kita lakukan itu benar? Dilandaskan kepada apakah kita memeriksa diri kita, apakah yang sudah kita lakukan itu benar. 如果我们要有正确的行动，我们就要根据我们自己检查我们的心思意念。 Dasar apa sehingga kita tahu apa yang kita lakukan itu benar di dalam dasar kebenaran firman itu. 我们要知道我们做的是不是正确，我们就要根据这个主的真道。 Sehingga ketika pemazmur berkata, Tuhan selidikilah aku, Tuhan selami hatiku, Tuhan ujilah aku, ketahui pikiran-pikiranku. 以致诗人说：“主啊，你要鉴察我，试炼我，看我是否有什么恶行。 Apakah jalanku itu serong enggak atau tidak Tuhan? 我的路是不是有歪的、偏离的？” Bapak Ibu, kalau kita berdoa, yang sering kita doakan itu apa? 我们经常祷告，我们祷告的是什么呢？ Tuhan terima kasih untuk cukyo ini. 主啊，感谢你的助手， Terima kasih untuk sate babi ini. 感谢你的这个猪的那个烧烤。 Tuhan terima kasih anak saya bisa naik kelas. 主啊，感谢你，我的孩子能够升级， Sehingga uang sekolah 1 tahun ini nggak sia-sia. 以致这一年的学费我们没有白费。 Pernahkah kita berdoa, Tuhan, lidiki aku, lihat hatiku, apakah jalanku serong atau tidak? 我们曾经祷告，主啊，鉴察我，看我是不是有恶行，试炼我。 Kalau jalanku serong, tuntun aku di jalan yang kekal itu. 如果我们的路是不正确、偏离了，求你引导我走正确的路。 Apa sih keindahan bila kita hidup lurus sesuai firman Tuhan? 我们如果活得正直，那美好是什么呢？ Hidup lurus akan membuat hidup kita damai. 正直的生活能够令我们平安， Tidak hanya di hadapan Tuhan, 不只是在主的面前， tetapi juga di hadapan sesama kita dan kita mengalami kedamaian itu. 以致在我们的家庭，我们也能够得到那个平安。 Bapak Ibu, kalau kita bawa motor, motor ce. 如果我们带这个 motor 摩托车， Betul. Nggak salah berarti ya, betul ya? 摩 Nah, 托 kalau 车 kita bawa motor, 如果我们带摩托车， kita pakai helm, 我们穿那个头盔， bawa SIM, bawa STNK, bawa surat menyurat, 我们带着那个车子， kemudian plat nomor kita juga nggak mati, 我们的车牌已经到期了， ada polisi razia pun kita nggak takut. 有那个警察来查。 Tapi kalau nggak pakai helm, 但是如果没有穿这个头盔， ada patung polisi pun kita takut. 我们就看见那个警察就怕。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kita tahu kita nggak benar, sehingga kita tidak bisa melakukan yang betul. 因为我们知道我们是不对的，不可以这样做。 Hidup lurus adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dari orang lain. 我们就是正确的生活，能够和别人建立关系。 Bapak Ibu, kalau kita bekerja, 如果我们工作， ketika kita mau melamar kerja itu ada CV-nya kan. 当我们要应征这个工作的时候， Riwayat kerjanya di mana? 我们的福利是如何？ Ketika HRD itu melihat CV kita, dia tidak langsung percaya CV kita itu seperti apa, tapi dia akan lihat kualitas kita di tempat kerja sebelumnya. 当他看这个福利的时候，他就看我们事先在工作地方的情形是如何。 Bagi saya di semua lini pekerjaan, 对我来说， kalau kita kerja di rumah sakit, kita pindah ke rumah sakit lain, dia akan tanya ke rumah sakit yang pernah kita kerja. 如果我们在医院工作，他就将问我们以前在哪一家医院工作。 Orang ini gimana sih?
这个人是如何的？ Dia jujur atau enggak? 他诚实或者不？ Dia orangnya telatan atau enggak? 他是一个有纪律的人还 Dia 是 orangnya malas atau rajin? 他是懒惰的还是勤劳？ Nah, itu bisa membangun relasi dan kepercayaan dari orang lain untuk kita. 那就是能够取得别人的信任的。 Kemudian orang katakan, ya so-so lah, sedang-sedang aja lah, dia nggak males, nggak rajin. Nah, itu 他回 pertimbangan. 答说：“就是这样啊，他不懒惰也不勤劳。 Hidup lurus menjaga reputasi kita. 正直的生活能够照顾我们的名誉。 Sebagai hamba Tuhan, 身为这个神的神仆， poin ini penting. 那个有重要的点。 Saya selalu diajarkan mulai dari saya S1 dulu, jaga nama baik. 我时常被教导，就是从那个 L 度开始，要守好你的名誉。 Bagi saya bukan hanya hamba Tuhan sih. 那时候我不只是这个主的仆人。 Kemudian yang keempat adalah hidup lurus membuat kita dikasih Tuhan dan bukan dimurkai Tuhan. 如果我们生活正直，是被主所爱，不是被主所怒斥。 Sehingga yang kedua kita memiliki kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan karena kita mendasarkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca, renungkan dan simpan dan lakukan, membuat kita berani bertindak benar. 我们能够在主的面前好好生活，是因为我们有读神的话语，有思考神的话语，把它藏在心上。 Bapak Ibu, mungkin di sekitar kita menemukan orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. 可能在我们的四周围有一些不正确的人， Kita mungkin seorang diri dan kemudian kita harus berdiri untuk melakukan yang betul sesuai firman Tuhan. 我们独自一个人，我们要做主的话语所指导的 Nggak apa-apa, 啊， tidak apa-apa. 没问题， Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. 以致我们能够荣耀主的名。 Siapa di sini yang cinta firman? 在这里，谁是爱这个主的话语的？ Saya mau lihat cukup nggak? Aku nggak cukup ya. Nah, siapa di sini yang cinta firman? 在这里有谁是热爱这个主的话的？ Siapa di sini yang hidupnya tiap hari dilandaskan kepada firman Tuhan? 在这里有谁是每天都是根据主的话生活？ Yang tiap pagi membuka firman, merenungkannya, dan kemudian kita lakukan dalam hidup kita. 就是每一天打开圣经，我们思考，我们行在我们的生活上。 Kita bisa bertindak benar ketika kita punya landasan firman yang benar. 我们能够有好的根基，才能够有好的生活。 Amos seorang diri. 亚摩斯独自一人， Dia berhadapan dengan Amasya, Yerobeam seorang diri. 他面对着这个亚玛谢，还有这个耶罗波安， Tetapi dia tetap maju. 但是他还是前进。 Bapak Ibu, menjadi seorang diri itu nggak mudah. 成为一个孤单的人不容易。 Ada satu kisah bagaimana Nabi Elia berhadapan dengan Isabel dan kemudian dia ketakutan. 他如何面对这个亚述人的时候，他感觉 Dia 害怕。 berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merubuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu, hanya aku seorang diri dan mereka ingin cabut nyawaku seorang diri ini. 他说：“我已经殷勤的工作，可是他们杀死我们的人，让我独自的一个人。” Amos juga seorang diri. 亚摩斯也是一个人， Tetapi dia tidak seperti Nabi Elia yang berkata, aku sendiri, kasihani aku. 他没有好像以利亚，他说：“我自己一个人，可怜我吧。 Tapi dia maju. ”可是他前进。 Bapak Ibu, apakah kita mengalami kesendirian? 弟兄姊妹，我们是否感到孤独？ Sehari-hari di rumah sendirian. 每天在家一个人， Saya kalau hari Senin itu kan kantor gereja kan tutup seperti itu ya. 星期一这个教会的事务处是关闭的， Nggak enak juga sendirian di rumah. 一个人在家也不好玩。 Anak sekolah, istri kerja, 孩子读书，妻子在工作， sehingga saya harus sendiri di rumah. 以致我要独自在家。 Sendiri itu nggak enak.
独自一人不是好玩的。 Bapak Ibu, siapa di sini yang mengalami sendiri? 这里有谁是独自一人的？ Sehari-hari di rumah sendiri. 每天一个人在家， Seperti lagu masak sendiri, 就好像那个歌 cuci baju sendiri. 我每天在家里 Itu 自 latar 自 belakang 己洗 lagunya 衣服 apaan sih? 那就是他的歌。 Nggak tahu. Pokoknya dangdut lah ya. Nah, sendiri itu nggak enak. Anak sudah semakin besar, orang tua di rumah sendirian. 孩子大了，老年人就自己在家， Atau di tempat kerja sendiri. 或者是在工作的地方自己一个人， Sendirian Kristen, 自己一个人是基督徒， yang lainnya bukan Kristen. 其他的不是基督徒。 Karena sendirian Kristen mau doa makan aja agak nyempil di ujung sana. 因为只是自己是一个基督徒而已， Atau- 所以要躲在一边祷告 Atau tetap di tempat mejanya tetapi cepat-cepat. Amin. 或者是坐在自己的位置上，很快的就祷告完， Karena nggak enak sendiri. 因为自己是不好玩的。 Orang lain setelah pulang kerja maka jalan-jalan kemana gitu ya, ke diskotik kemana. Kita harus pulang karena kita tahu tempat itu bukan untuk kita. 他们其他的人工作之后，他们要去disco 去，可是我们知道我们不应该去这样的地方。 Di gereja, siapa di sini yang merasa sendiri? 这里有谁是自己一个人的？ Kalau anak remaja itu kadang suka saya tanya, 那个年轻人，我喜欢问他们， kenapa nggak ke gereja lagi? 为什么不到教会？ Kenapa nggak ke remaja lagi? 为什么不到青年团去？ Jawabannya apa? 他的回答是什么呢？ Nggak ada teman. 没有朋友 Dengan kata lain, sendiri loh selesai di situ. 他说：“老师，我自己一个人在那边。 Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa sendiri ketika di gereja ini? 在这里有谁感觉到自己是孤独的？ Bertahun-tahun loh selesai di sini, saya nggak ada teman, nggak ada yang nyapa saya. 就是我在这里好几年了，没有朋友，没有人问候我。 Sekarang lumayan lah setelah COVID mulai lagi salam-salaman kan ibadah. Tapi juga saya merasa sendiri lah. 已经疫情过后，我们有握手彼此问安，但是我还是觉得我自己很孤独。 Tapi apakah kita ketika kita sendiri kita tidak bisa melakukan yang benar? 是否我们自己一个人，我们就不能做一些正确的事情？ Ada satu kalimat yang saya suka. You are not alone. Kamu tidak sendirian. 有一个句子就是说，你不是自己一个人。 Coba ngomong sama kanan kirinya. Lo kagak sendiri. 试试和你的左右的朋友说，你是否自己一个人？ Ya, suami ngomong sama istri lo nggak sendiri. Iyalah, gue istri lo. Nah, kamu nggak sendiri loh. 你不是一个人， Kenapa nggak sendiri? 你为什么不是一个人呢？ Dua ayat ini saya kasih. 这里有两个节， Matius 28 ayat yang ke-20b. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 就是这个经节有说，我一直跟从你，从开始到始终，到世界的末了。 Yang bilang ini apakah Matius? 说这的是不是马太呢？ Enggak, dia cuma nulis. 不是，他只是写罢了。 Yang bilang ini adalah Tuhan Yesus. 说这句话的就是主耶稣。 Para murid ketika lihat dia naik, terangkat, kemudian mereka pernah mendengar, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 就是那些门徒看见他上天的时候，就说：“我始终跟随你，直到世界的末了。” Sekarang Tuhan sertai kita enggak? 现在主就跟随着我们， Sekarang Tuhan sertai kita. 主与我们同在。 Bapak Ibu, saya ingat 39 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 我想起那个30年前， Ketika papa saya meninggal, 当我的父亲过世的时候， kemudian saya seorang anak kecil yang duduk di ruang tamu dan melihat foto Tuhan Yesus. 就是我一个人坐在那个客厅，然后我看到主耶稣的相片。 Sebagai seorang anak kecil, saya berkata sama Tuhan di dalam doa, Tuhan, Engkau sudah ambil papa saya masih umur 9 waktu itu. 就是我对着主耶稣说：“我只有9岁，你已经将我的父亲带走。 Masa depan saya gimana nih Tuhan? 9 tahun loh, masih sekia. 我的前途如何呢？我只是9岁一个小孩子， Masih ingusan sekalipun tidak tiap hari.
我们不是每天都在， Tetapi sejak malam itu sampai saat ini saya lihat di dalam 30 tahun ini Tuhan tidak pernah satu detik pun tidak menyertai saya. 就是自从那以后，直到现在30年，我感觉到主不曾不和我同在。 Ketika Tuhan menyertai saya, maka saya tahu saya harus bertindak benar untuk penyertaan Tuhan itu. 当主这个与我同在的时候，我就知道我要正确的行动。 Yang kedua, Roma 12 ayat yang ke-10. 罗马书 Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 罗马书12章10节，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。 Saling mengasihi sebagai teman, 就是我们要互相爱护，好像朋友这样 saling mengasihi sebagai tetangga, 我们就要互相爱，就像那个邻居， tidak. 不是 Tetapi saling mengasihi sebagai saudara. 我们互相相爱，就好像弟兄 Oh, Lose berarti ini sebagai saudara kandung enggak? Bukan. 这好像是我们的亲兄弟吗？不是 Bahkan antar saudara kandung pun ketika kedua orang tua sudah tiada pun terkadang renggang kalau tidak hati-hati. 就是有时候亲兄弟，当他的父母亲过世之后，他们就疏远了。 Tetapi ini sebagai saudara di dalam Tuhan 但是这个在主里面的弟兄， membuat kita bisa bertindak benar karena kita punya saudara yang mendukung kita untuk bertindak benar. 我们能够正确的行动，是我们有同信仰的弟兄在支持我们。 Dan bukankah itu home? Home. Oasis yang harmonis untuk pendewasaan dan pemberdayaan murid Kristus. 这个 ORC 就是要我们成长的。 Bapak Ibu, home ini 这个家 tidak sebatas sebuah jargon, 不是一个休息的地方， tetapi sebuah panggilan kita bahwa kita tidak sendiri. 就是一个呼召，就是我们不是独自的。 Sehingga berani bertindak benar, kita bisa jadi merasa seorang diri, tetapi tidak pernah Tuhan tidak menyertai kita dan menempatkan saudara seiman untuk membuat kita tetap bisa berani bertindak benar. 勇敢正确的行动，就是主与我们同在，让一些同信仰的弟兄和我们在一起。 Saya habiskan ya. Ini saya dikasih, jadi saya izin dulu. Itulah panggilan kita untuk penyertaan Tuhan. Kita nggak sendiri. 这是主的呼召，让我们不是孤独的。 Oh gini caranya. Habis. Apa yang bisa kita pelajari? 我们能够学到什么呢？ Inilah refleksi saya. 这是我的反应。 Berani bertindak benar bukan karena kita mampu, 我们勇敢的行动，不是因为我们能， bukan karena kita bisa, 不是因为我们能够， bukan karena kita nekat, 不是因为我们不顾一切， tetapi karena kita telah dibenarkan. 可是因为我们已经被改正， Sehingga kita diberikan keberanian untuk bertindak benar. 以致我们可以勇敢的、正确的行动。 Sekalipun dunia terus berupaya menarik kita hidup tidak benar. 这个世界，它一直拖着我们，让我们过不正确的生活。 Karena Allah membenarkan kita akan memberikan kita keberanian untuk hidup dengan benar. 因为这个主已经修正了我们，让我们可以勇敢的、正确的这个行动，面对生活。 Apa yang bisa kita baca di balik kegelapan ini? 我们在这个黑暗的背面，我们能够读什么呢？ Kelihatan nggak? 看见吗？
Kita baca sama-sama. Kelihatan ya? 我们 OK 一同念。 Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa yang berani bertindak benar bagi Tuhan? 是谁勇敢的面对 Bukan 生 hal 活 yang sebatas hal besar ketika kemarin di gedung DPR. 不是在那个国会， 1, 1, 1, 1. 不是在那个国会1、2、3的， 1 hari diputuskan MK, 1 hari digagalkan, 1 hari di demo, 1 hari akhirnya kembali. 就是一天他们被决定，然后呢，他们就示威， Tetapi 然后 kita 就倒回去。 berani bertindak benar secara sederhana aja. 勇敢的、正确的行动，就是很简单的事。 Melalui hidup sederhana kita sehari-hari, bertindaklah benar untuk Tuhan. 就是我们每天的生活中，我们要勇敢的行动，为了主。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur kepadamu 主啊，我们感谢你， untuk saat ini. 对此刻， Biarlah kami senantiasa hidup untuk kemuliaan Tuhan. 让我们始终活着是为了荣耀你。 Kami berani bertindak benar secara sederhana. 我们就是简单的、勇敢的、正确的生活。 Mungkin kami seorang diri, 可能我们一个人， mungkin kami adalah orang biasa. 也许我们是一个平凡人， Tetapi ketika Tuhan mau pakai kami, 可是当主要用我们的时候， kami bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. 我们能够活着，为了荣耀主。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. Yesus. 主师父弟兄姊妹，